telah kita dapatkan daripada guru Hatim Al-Asam bertanya kepada Hatim Al-Asam, kau dah mengaji ngaku 30 tahun, apa yang kau dapat? Hatim Al-Asam menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada sejarah. Pada hemah itu memadai untukku. Dia kata dalam 30 tahun dihimpunkan menjadi 8 faedah. Dan 8 faedah ni dia kata dah cukup untuk aku jadikan dia sebagai satu pegangan di dalam hidup. Sebab itu orang dulu belajar, dia mendapat keberkatan. Dia belajar, dia sampai kepada natijah ilmu. Kerana apa? Kerana yang Nabi dah sebut pada kamu pada pengajian-pengajian yang lalu. Sebab mereka ni orang yang benar-benar menjaga akan adab ilmu itu sendiri. Kita tak. Kita rasa kita serba tahu. Kita rasa kita serba tahu, walhal kita tak tahu pun. Tapi kita rasa kita serba tahu. Jaga dengan rasa. Rasa serba tahu, jaga. Sebab itu orang dulu penuntut ilmu, mereka ni tidak menyalahi akan orang-orang alim. Kalau dulu di kampung-kampung, kalau kita tengok perjalanan ilmu ni dibawa kepada budaya masyarakat Melayu. Itu yang bisa bercakap. Orang dulu ilmu dibudayakan. Sekarang ilmu sekadar ilmu orang dulu diamalkan. Hatta kan orang dulu tak tahu yang itu ilmu sebenarnya, kerana telah menjadi budaya masyarakat. Maksudnya dah jadi kebiasaan dalam masyarakat. Mereka mengikut orang alim. Sebab itu kalau ada orang alim dalam satu kampung, mereka akan jadi tempat rujuk. Dan masyarakat tidak menyalahi orang alim. Ini yang dikatakan orang dulu membudayakan ilmu dalam kehidupan. Jadi budaya. Jadi macam orang tak perasan, mereka kata yang itu budaya Melayu, walhal dia adalah daripada ilmu yang orang dulu menjadikan ilmu ini bukan sekadar diajar di masjid, di surau, tetapi diajar di dalam kehidupan, menjadi satu budaya. Ada seorang yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, dibudayakan akan hablum minan nas. Sebab itu kalau kita tengok malam Jumaat, kenapa orang baca Yasin malam Jumaat, lalu orang alim setempat minta bawa juadah sikit, orang ni sikit, orang ni sikit, lepas baca Yasin makan sama-sama. Jadi bukan isunya baca Yasin, isunya supaya dalam qaryah itu adanya kasih sayang. Bila adanya kasih sayang, adanya rahmat Allah. Ini yang Abi kata orang alim dia ada hikmah. Hikmah ni bijak. Ini hikmah orang alim. Bukan sekadar mereka ini nak menyatakan ilmu semata-mata. Ilmu semata-mata menjadikan orang jadi sombong. Sebab itu
awal dalam wasiat ini, pesanan-pesanan, nasihat-nasihat disebut tentang ilmu sahaja tanpa amalan tak berguna. Betul Imam Ghazali, ilmu tanpa amalan tidak berguna. Lepas itu kita rasa kita lebih tahu. Kita rasa kita tahu. Kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraan. Ingat dua benda, sejahtera, selamat. Ada kisah, ada seorang bertanya kepada seorang awliya. Dia tanya, kau nak apa? Aku nak rezeki yang tak payah aku usaha. Jadi satu hari awliya ini menemui orang ini di dalam penjara. Dia jumpa orang ni dalam penjara. Lalu dia berkata kepada orang yang telah meminta doa supaya dapat rezeki min haitsula ahtasib ini, dia kata apa? Allah telah mengabulkan hajatmu kerana kamu tidak meminta salamah, kamu meminta rezeki yang tanpa kamu usaha. Kini kamu berada di dalam sijin, dalam penjara yang mana setiap hari makanan itu dihantar kepada kamu. Ingat salamah, keselamatan dan kesejahteraan. Kalau nak minta apa-apa, minta selamat. Sebab itu doa yang Nabi selalu baca, Allahumma jammilna, ya Allah cantikkan kami, elokkan kami, bil afiyah, dengan afiyah, wassalamah. Sebab itu kadang-kadang Abi terfikir, kita hatta di dalam doa kita tidak ada adab. Dalam doa sendiri kadang-kadang kita tidak ada adab. Kita tak ada. Sebab itu kalau nak meminta doa kena berhati-hati. Nak meminta kena berhati-hati. Sebab itu dulu Abi kan kerap keluar kuliah satu hari sampai 3 kali 4 kali sehari. Dah hampir 15 tahun ni, 20 tahun dekat 20 tahun. Abi dah ambil kuliah sekali maghrib. Dulu bila orang nak periksa SPM apa, datang jumpa Abi di masjid buat majlis Yasin untuk budak-budak ambil SPM. Abi doa, Abi kata, ya Allah berjayakan mereka di dalam keredaan dan rahmat. Abi tak doa dia berjaya. Sebab Abi kena lapik. Jika mana mereka ni berjaya dan hidupnya mereka dengan kejayaan, asbab kejayaan itu mereka melawan Allah, besok mereka akan dakwa orang yang pernah mendoakan mereka. Baik itu Abi lapik, ya Allah kurniakan kejayaan mereka atas peperiksaan mereka dan keputusan yang baik dalam keredaan-Mu dan rahmat-Mu. Maka jika mereka berjaya, mereka di dalam pimpinan Allah. Sebab mereka di yaumul mahsyar semua orang kan dakwa dakwi, ya Allah aku jadi begini dengan sebab doa dia. Masa tu semua orang akan cari macam mana nak lepas. Betul Abi kata berhati-hati. Ini yang dikatakan dalam kitab tasawuf wara'. Kita tak dapat wara' pada hakikatnya, tetapi belajarlah menjadi wara'. Wara' di dalam doa, wara' dalam beramal, wara' dalam perkataan, wara' di dalam kena. Sebab cerita ni bukan cerita dunia.
cerita ni cerita besok sampai di akhirat. Hatta kan seekor kambing yang bertanduk, yang menanduk seekor kambing yang tidak bertanduk, di sana Allah balas balik. Baik itu kena hati-hati. Kita selalu sebut kena hati-hati. Kalau lepas kat sini selesai tak apa. Pada hari kiamat nanti, lalu Imam Syakib berkata, apa dia 8 faedah itu? Imam Hatim Al-Asam menjawab, 8 faedah itu ialah, pertama, faedah yang pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya dan diasyikinya. Dia kata, bila aku tengok makhluk kat dunia ni, mesti ada satu benda yang dia kasih, yang dia suka. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihinya itu hanya menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Bila aku tengok ada benda yang dia sayang ni tadi, perkara yang dia sayang cuma jadi teman dia masa dia sakit. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur, manakala yang lainnya akan terus balik dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya dalam kubur. Ia akan biarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Lalu aku terus berfikir, ini tanda orang beriman yang Allah sebut dalam Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, fikir dan terus berfikir tentang akhirat. Jadi selama ini kita ada akal, kita fikir. Apa yang kita fikir? Itu Abi kata, jangan sampai tak ada ruang pada akal kita untuk berfikir tentang akhirat itu sendiri. Jangan tak ada ruang. Penuh akal kita berfikir tentang keduniaan. Baik. Guru Abi ni, kalau Abi tengok seorang macam-macam. Ada kalau almarhum dia ni bab semayang jamaah dia cukup tekan. Guru Abi pula, Tuan Haji Ali bin Musa, dia banyak semayang kat rumah. Kalau babasin surat, dia sekali-sekali dia semayang di rumah, dan sekali-sekali dia semayang di masjid. Dia semayang di Masjidil Haram. Semayang kat Masjidil Haram. Sekali-sekali itu. Dan Nabi tengok mereka ni karakternya masing-masing. Dan bila Nabi tanya, mereka ada hujah masing-masing. Ada hujah. Jadi kita ni kadang-kadang menghukum sesuatu perkara mengikut selera kita. Ikut selera kita. Jadi sebab kita selera macam tu, kita hukum macam tu. Walhal kita sendiri pun banyak silap dan salah. Pada Abi, kadang-kadang Abi melihat perkara ni macam ni. Pada Abi, perjalanan akidah itu adalah satu perjalanan yang paling penting dalam hidup. Sebab itu Abi selalu sentuh tentang akidah. Abi selalu sentuh tentang akidah, tentang pergantungan. Di
Di dalam ilmu tauhid 20 sifat itu, istighna dan istiqamah. Orang yang boleh yakin yang Allah ini bersifat dengan maha kaya, dia akan bergantung dengan Allah. Inilah istiqamah. Jika seseorang ini bergantung selain Allah, ketika itu berlaku syirik. Bergantung ini apa? Dia harap sana. Dia lebih berharap selain daripada Allah. Kalau tempat yang dia bergantung ini hilang, dia susah hati. Contoh macam ni. Kita kadang-kadang kita biasa terima zakat daripada satu-satu orang. Jadi tiap-tiap tahun tu kita harap kepada Allah. Lalu kita jagalah. Jadi kalau tak dapat, kita bertanya. Jadi kenapa kita bertanya? Kenapa kita susah hati? Sebab kita meletakkan selain Allah bersifat dengan iftiqar. Menerima tak salah. Ketika kita bergantung, meletak tempat bergantung. Boleh tak kita buang sifatnya? Betul tak? Tak sekarang ni, benda akidah ni, benda manusia tahu ke benda Allah tahu? Kita boleh tak tipu Allah? Hebat macam manalah, hitam macam manalah dai kita. Jika kita mensyirikkan Allah Ta'ala, maka segala ibadat kita ditolak oleh Allah. Sebab itu, Abi cerita dengan kamu tak? Dalam setahun ini, Abi tolak semua duit sagu hati masjid. Abi pergi jauh mana pun, sejauh mana Abi pergi sekalipun, duit masjid ini Abi tolak. Sebab apa? Imam Ghazali sebut, nak pergi ke sana, nak rasanya kemanisan sesuatu amalan dan akidah, sesuatu amalan dan akidah kena ada mujahadah dan riadah. Kalau selama hidup ni kita bergantung selain Allah, macam mana kita nak percaya dengan Allah? Nampak tak? Amalan tak salah, tapi jangan sampai bergantung. Bergantung selain Allah salah. Sebab itu dalam kalimah syahadah, la ilaha illallah, kena ada penafian, kena ada penetapan. Macam tu. Kita nak kata kita hebat macam mana? Nak kata hebat macam mana? Boleh tak? Boleh tak? Nak kata kita hebat, nak kata kita bagus, tapi kita masih mensyirikkan Allah dalam pegangan, dalam sifat istighna, dalam sifat iftiqar. Kita kena terus belajar dan terus belajar. Tapi berhati-hati, jangan sampai jatuh kepada Jabariyah, jangan sampai jatuh kepada Qadariyah. Baik. Abi bagi contoh, Carol pergi belajar. Setiap kali Carol pergi belajar, orang yang tempat Carol belajar ni bagi Carol RM100. Jadi Carol selalu pergi tak? Jadi Carol ni pergi belajar ke sebab RM100? Saja Jabi nak tanya. Saya belajar, tapi dah belajar dapat 100. Tak? Mula-mula memang belajar,
lama-lama jika orang tu tak bagi 100, rasa tak? Kenapa hari ni datang tak dapat duit? Tahu tak? Kalau kita ikhlas, kita takkan tanya. Bila tanya, selama ini tak betul. Bukan dikira hari itu, dikira daripada mula. Daripada mula. Sebab itu, kalau akidah kita betul, ibadat kita jadi betul. Kalau akidah kita tak betul, ibadat kita tetap tidak akan betul. Walaupun betul pada fiqh, tidak betul pada Allah. Mudah ya. Habis cukup mudah. Mudah aja. Habis punya kira-kira cukup mudah. Dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan salih. Jadi kata Hatim Al-Asam, aku tengok semua orang buat itu, buat ini, tapi mereka lupa tentang amal salih. Tapi kena ingat, amal salih ini diterima jika mana kita ni mukmin dan muslim yang benar. Kalau kita tak beriman sungguh-sungguh dengan Allah, tak jazam, tak tahqiq, amal kita Allah tak terima. Sebab Allah tak terima amalan orang syirik. Allah tak terima amalan orang kafir. Allah tak terima. Maka aku terus menjadikan amalan salih ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghibur hatiku, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Jadi nak cari teman, carilah teman amal salih. Carilah. Buatlah amal salih sebanyak mungkin. Amal salih yang habis sebutkan apa dia? Bila kita cakap amal salih aja, semayang, bukan. Itu sebahagian. Ada orang mampu semayang, ada orang tak mampu nak semayang banyak, tapi dia mampu buat baik dengan orang. Ada orang mampu zikir, itu yang disebut macam ni. Buatlah amalan dan jagalah amalan. Buatlah amal dan jagalah amalan. Jangan kita dah tak mampu buat macam orang lain dan amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru Nabi selalu pesan benda sama. Selalu dia pesan, jagalah amalan, jagalah amalan, jagalah amalan. Ada murid yang guru kami ni suruh beramal. Ada murid yang guru kami ni dia suruh jaga hablum minan nas. Sebab bijaknya akan pandangan seorang guru. Faedah yang kedua, sesungguhnya aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikut kehendak nafsu mereka dan bersegera menunaikan apa jua kehendaknya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi,
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maksudnya, dan adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhan dan ia menahan nafsu daripada kehendak-kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga itu sebagai tempat tinggal. Kalau nak masuk syurga, jaga nafsu. Jaga nafsu ni macam mana? Setiap perkara kebaikan yang kita nampak, lalu ditahan oleh diri kita untuk melakukannya, pada ketika itu usaha untuk melakukan kebaikan itu, kerana di dalamnya adanya nafsu yang menghalang untuk berbuat baik. Habis senang lah. Guru Abi ni, dia ajar Abi ni simple. Satu hari dia nampak satu orang tua yang bawa barang. Lalu dia tengok siapa murid dia yang nak tolong orang tua. Sehingga kan tak ada satu murid yang pergi, dan dia pergi sendiri mengangkat barang-barang, membantu orang tua tersebut. Lalu dia berkata, apa dia kata? Binasalah orang ilmu yang banyak, binasalah orang yang amalnya banyak, tetapi dipenuhi dengan kesombongan. Kenapa? Ketika dia melihat satu orang yang uzur, yang tidak mampu, dia tidak mampu membantunya untuk meringankan keuzuran dan kemaslahatan orang tersebut. Dia kata, apa gunanya ilmu yang tidak boleh sehingga menghalang untuk membantu orang yang sedang dalam keadaan penuh maslahat? Apa gunanya engkau sujud dengan Allah jika mana engkau sendiri sombong untuk membantu akan hal yang diperintahkan oleh Allah? Apa dia? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah tengok yang tu. Hebat mana ilmu kau? Hebat mana sujud kau? Hebat mana ilmu kau? Hebat mana sujud kau? Nampak tak? Jadi sebenarnya kita makin ada ilmu, kita makin jadi orang baik. Makin kita banyak ibadat, kita makin jadi orang baik. Bukan kita banyak sujud, tapi kita jadi orang jahat, hati sombong, tak pedulikan orang, lantaklah gitu. Baik. Sebenarnya cukup tak kalau dengan ibadat saja? Cukup. Amal makruf, nahi mungkar, kalau ikut, ni rumah kita. Di mana kewajipan? Sampai mana kewajipan amal makruf nahi mungkar? Di mana kira? Sampai mana? Saya mana main? Kiri kanan depan belakang, tak, sekitar 40 buah rumah. Yang ni kewajipan pertama. Jadi orang dulu dia buat gotong royong ni, ilmu Islam ke budaya Melayu? Ilmu Islam. Kalau kita tak ambil tahu hal sekitar 40 buah rumah, macam di madrasah ni kita dah tak boleh lari dah. Kita buat hal kita, duduk dalam rumah kita, duduk dalam bilik kita, tak ambil tahu. Agak-agak berdosa. Berdosa tak?
Berdosa tak? Jadi lepas tak? Tak lepas. Tak boleh lepas. Itu almarhum dulu dia cakap macam tu. Jadi kalau orang tak semayang, kita tak ambil tahu, sangkut tak? Sangkut, sebab kat sana dia akan dakwa kita. Dia akan dakwa kita dia yaumul mahsyar. Kesenang nak masuk syurga. Daripada pemikiranku terhadap ayat ini, maka timbul satu keyakinan dalam hatiku bahawa Al-Quran itu adalah benar, dan nafsu itu mesti dimusuhi. Lalu aku pun menjadikannya, yakni nafsu itu sebagai musuh. Jadi sebenarnya kita duduk dalam madrasah ni untuk apa? Untuk islahkan diri. Islahkan diri supaya kita dapat jadi Allah insan yang baik. Insan yang baik. Kita pergi kata, kalau nak alim bukan kat sini. Kat sini tak ada ilmu. Madrasah ni tak ada ilmu. Sini bukan tempat jadi orang alim. Sebab Abi sendiri bukan alim. Abi sendiri bukan alim. Sebab itu kita kalau dalam semayang kan, kita akan betulkan Fatihah gitu. Betul tak? Kita betulkan Fatihah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabdu cukup. Tapi kenapa kat luar semayang kita tak nak betulkan perkataan kita? Kalau dalam semayang, ini kalau tak betul bagi tahu awal Ustaz Rafiq, Nasrul beritahu. Kita kalau dah belajar tapi tak boleh juga, maka kita membaca sekadar kemampuan kita. Betul tak awal? Betul tak? Ustaz Rafiq mana? Mana Ustaz Rafiq? Betul tak Bero? Dah belajar dah, usul tak boleh. Tetap salah, tetap tak betul. Jadi kita dalam fiqahnya, maka sah sembahyang sekadar kemampuan kita dah belajar. Betul tak? Tak gitu? Betul. Tapi kita tak boleh jadi imam sebab lidah kita tidak fasih. Kedudukan kita tetap sebagai makmum sahaja. Tapi kalau luar semayang, kita tak jaga perkataan, boleh tak cakap, saya tak mampulah sebab saya memang suka kata orang. Boleh? Boleh tak Abang Usop? Dimaafkan tak? Saya ni tak boleh luar semayang, saya tak boleh lah jaga lidah saya, tetap buat salah, tetap kata orang, saya tak boleh lah. Boleh tak? Tak boleh. Luar semayang tak boleh. Dalam semayang kita tak mampu nak baca Fatihah dengan betul, dimaafkan. Jika kita telah berusaha bersungguh-sungguh belah ini. Tapi yang lebih pelik, kita sibuk pada perkara yang ada jalan yang boleh dimaafkan, tetapi kita tidak mahu memelihara perkataan yang tak boleh dimaafkan. Perkataan yang tak boleh dimaafkan.
Kau salah saja tak boleh maaf. Tapi yang ni dah bersungguh-sungguh salah, tetap boleh dimaafkan lagi. Nabi selalu fikir macam tu. Korang fikir macam mana Nabi tak tahulah. Sebab Nabinya fikir dengan korang punya fikir tak sama. Yalah, Abi fikir cara orang bodoh, kamu fikir cara orang pandai. Jadi mana sama orang bodoh dengan orang pandai fikir? Tak sama. Dan aku tidak memanjakannya sehingga ia tunduk kepadaku dan ia merasa puas hati dengan tugasnya untuk taat dan beribadat kepada Allah Ta'ala. Takat ni sampai faedah yang kedua. Malam besok kita sambung faedah yang ketiga sampai habis. Faedah yang ketiga. Jadi wallahu a'lam bissawab. Setakat ni je. Jadi perkara-perkara ni kita kena ambil titik berat. Apa yang perlu kita buat dalam kita mengikhlaskan akidah dan mengikhlaskan amalan. Sebab itu apabila kita tidak berusaha untuk mengikhlaskan diri kita dalam akidah dan amalan, kita takut besok sampai sana kita muflis. Kita muflis. Puasa Senin Khamis, tapi balik sana muflis. Yang kita nak bawa balik iaitu amal saleh. Jangan sampai amal saleh tak ada. Kita Abi cukup pesan untuk diri Abi dan keluarga semua jamaah, berusahalah berusahalah pada perkara kebaikan. Jangan sampai kebaikan yang kita buat ini diselitkan, diiringkan dengan kesyirikan kepada Allah, kerana Allah amat membenci perkara kesyirikan. Dosa yang teratas sekali, dosa besar adalah dosa syirik. Atas sekali. Dosa besar yang pertama sekali dosa syirik. Sampai Allah pesan dalam akidah, dalam amalan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Jaga, ikhlaskan dalam segala perkara. Belajar ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, mudahkan urusan kami dalam hal ketaatan dan ibadah, berbuat baik, berbuat kebaikan ke hadrah-Mu ya arhamar rahimin, dan jadikan kami hamba yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan kami atas perkataan kami dan perbuatan kami serta setiap detik hati kami ya Allah. Ya Allah, jika mana kami berada pada tempat yang salah, jalan yang salah, bimbingkan kami ya Allah, tunjukkan kami semula ya Allah, kekalkan atas kami hidayah dan taufik-Mu ya arhamar rahimin, atas kami, atas isteri kami, atas keluarga kami, anak menantu kami dan keturunan kami, atas keluarga kami, adik-beradik kami ya Allah, sehingga Kau satukan kami dengan hidayah dan taufik-Mu dan kasih sayang di dunia dan juga di jannah-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.